Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita berjumpa lagi anak-anak murid cikgu bersama cikgu Muhammad Faizal bin Muhammad Hanif dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan tahun 5. Baik, pada hari ini kita akan belajar tajuk kitaran haid. Kitaran haid. Macam mana waktu tu tempoh dia bila berlaku haid. Jadi sebelum kita mulakan lebih lanjut, jadi cikgu nak terang kat kamu haid. Selain haid, ada juga orang berkata datang bulan. Ada juga orang berkata uzur dan bermacam-macam lagi lah. Itu kiasan orang-orang dulu. Tapi untuk makluman kamu, itulah mereka telah pun didatangi haid. Yang didatangi haid ni siapa? Perempuan. Contohnya mak kita, akak kita. Itu dia yang berlaku. Bukannya lelaki. Kalau lelaki, itu tak normal lah namanya. Lelaki tak akan keluar haid. Pasal Allah dah tentukan, perempuan akan keluar haid, lelaki lain. Kan kita dah cakap minggu pada dah jam 4 lagi, fungsi lelaki dan perempuan reproduktif dia berbeza. Baik, jadi kita tengok terus tajuk kita. Tak perlu kita nak cerita yang lepas-lepas. Kitaran haid. Kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Kitaran ini dikira bermula dari hari pertama kedatangan haid hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Maksud kitaran haid ni, contoh hari ni keluar, dia akan berlaku keluar bulan depan, itu dipanggil kitaran haid. Kitaran haid. Kita kena tahu berapa tempoh dia keluar, dia ada fasa-fasa. Nanti kita akan tengok gambar rajah. Jadi seterusnya, sebagai contoh, kitaran haid Lisa ialah 28 hari. Hari pertama, haid dikira apabila Lisa mula mengalami haid. Biasanya, haid akan berlaku selama lebih kurang 7 hari. Selepas itu, Lisa akan memasuki fasa pembaikan, fasa subur dan akhirnya fasa prahaid. Ketiga-tiga fasa ini akan mengambil masa selama lebih kurang 21 hari. Kemudian, Lisa akan mengalami haid sekali lagi. Sebagai contoh, kalau hari ni Lisa tu nama orang lah, contoh kan, perempuan. Jadi Lisa hari ni 17 hari bulan, dia keluar hari ini, 17 hari bulan. Jadi apabila kira 28 hari bermulai hari ini, bermulai tarikh ini 17, kita tambah kepada 28 hari, Lisa akan keluar haid pada 16 Mac. 16 Mac. Itu kiraan cikgu lah. Betul. Sebab dia 28 hari. Kalau hari ini dia keluar 17 Februari, Lisa akan keluar semula haidnya pada 16 Mac. Bulan hadapan lah. Itu 28 hari kemudian. Tak apa kan, kita tengok kalender. Ada kalender kejap lagi kan. Baik, di bawah ni itu adalah ni, kamu kena tengok ni. Ini adalah jadual kitaran haid, fasa-fasa dia. Tempoh hari pertama dia keluar. Kalau kamu tengok dekat situ, yang nombor 1 ni. Yang nombor 1 ni. Ni. Nombor 1 ni kan. Nombor 1 ni itu adalah hari pertama dia keluar. Itu contohnya 17 hari bulan ni lah. Ini hari pertama dia keluar. Lepas tu dia akan kira. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Hari ketujuh ni adalah fasa kedatangan haid. Maksudnya darah tengah keluar. Darah tengah keluar. Seterusnya, hari ke-8, 9, 10, 11 adalah fasa pembaikan. Fasa pembaikan. Depan sangat. Ni fasa pembaikan lah ni. Fasa pembaikan ni maksudnya darah tu dah mula dah tak banyak, dah nak habis. Kemudian tambah lagi hari yang ke-12, hari 13, hari 14, hari 15, hari 16, hari 17 adalah fasa ni dia, subur. Fasa subur.
Ni subuh ni. Nanti cikgu terang apa dia subuh maksudnya. Okey. Lepas tu 18 hingga ke 28 adalah fasa pra-haid. Maksudnya dia tengah nak jadi haid balik lah. Jadi hari ke-28 tu adalah hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Maksudnya fasa subuh tu dah berhenti darah haid. Fasa pra-haid pun dah berhenti dah. Tinggal dia gini nak keluar. Jadi kalau kamu nak tahu, nanti kita akan tengok jadual kalender pula. Ini tempoh hari dia. Tempoh hari dia. Keluar bila, keluar apa semua. Okey, jadi 28 yang kamu tengok tadi tu, hari pertama, haid yang seterusnya. Iaitu 16 Mac. Itulah dia. Okey, jadi untuk sedikit informasi, tempoh kitaran haid bagi seseorang adalah berbeza-beza. Secara purata, kitaran haid akan berlaku selama 28 hari. Itu secara apalah. Ada orang 27 hari. Ada orang 26 hari. Ada orang 29 hari. Ada orang 30 hari. Dia berbeza-beza. Tak semuanya. Contohnya Milah 28 hari. Siti 28 hari. Vino 28 hari. Sincin 28 hari. Tak ada. Dia orang akan berbeza-beza. Ada tu 26 hari. Ada tu 27 hari. Ada tu 28. Ada tu 29 dan 30. Ikut hormon. Itu tak payah kita secara langsung. Kita tahu kitaran dia secukup. Untuk tahun 5 ni. Baik. Jadi kita teruskan. Ni dia. Ini adalah kalender. Okay, dekat sini dia cakap, bagaimanakah Lisa mengira kitaran haidnya? Okay, sebagai contoh, hari pertama haid Lisa adalah pada 3 Februari. Selepas 28 hari, kitaran haid Lisa adalah 2 Mac. Lisa dijangkakan akan kedatangan haid lagi pada 29 Mac, 25 April, 23 Mei dan seterusnya. Cuba kamu tengok yang dia bulat, yang dekat sini. Yang merah tu. Yang merah ni. 3 Februari tu hari Ahad. Itu adalah hari haid Lisa. Yang pertama. Jadi kita kena kira daripada situ. Okay, kalau kamu kira daripada tu, 3 tu adalah hari pertama. 1, 4 tu dah 2, 5 tu dah 3. Okay, kamu kira 28 hari. Betul tak? Dia mesti sampai dekat sini 28 hari. 2 hari bulan Mac. Cuba kamu kira sendiri. Dan seterusnya sampailah 29 ni, 25 ni, 23 ni. Kamu kira. Ni adalah kalender. Yang sebelah ni tadi, ini jadual kitaran haid dia, ada fasa-fasa dia. Ini kalender. Baik. Jadi kita terus pergi. Antara kepentingan mengira kitaran haid termasuklah dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk doktor sekiranya kitaran haid terlalu cepat atau terlalu lambat dari tempoh kebiasaannya. Itu kamu kena pergi jumpa doktor. Tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Darah haid tu keluar selama 15 hari. Selalunya berapa hari dia keluar kat sini? 7 hari kan? 1 hingga 7. Okay. Jadi kalau darah tu keluar selama 15 hari, kamu kena pergi ke hospital, klinik, tanya doktor. Doktor lebih tahulah. Mungkin doktor bagi ubat. Itu dah tak normal. Lepas tu haid pula tidak berlaku. Pun sama juga. Dah kira-kira dah. Dah lebih 28 hari ni. Dah lebih 30 hari ni. Dah lebih 36 hari. Itu dah lain dah tu. Kamu kena pergi jumpa doktor juga. Okay. Seterusnya dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Ini orang dah kahwin, dia akan merancang lah. Itu nanti kamu dah subjek ni akan belajar, kamu dah sekolah menengah, kamu akan belajar. Cuma sekarang ni kita akan tahu kitaran haid saja. Okey, kan cikgu cakap fasa subuh. Ulang balik fasa subuh. Fasa subuh. Sebelum cikgu terlupa, nanti cikgu terlupa lah nanti. Kita tengok dekat fasa subuh ni. Okey, fasa subuh ni lah. Kalau persenyawaan yang kita belajar minggu lepas tu akan berlaku. Kalau dekat sini susah nak berlaku, dekat sini lagilah tak berlaku.
Apapun persenyawaan tu semua dengan kuasa Allah, dengan kuasa Tuhan. Dia cakap jadi, jadilah. Kalau dia cakap tak jadi, letaklah dekat mana pun, 14 hari bulan ke, 14 hari punya ke, apa ke, tetap tak jadi. Kalau Allah cakap tak jadi, Tuhan cakap tak jadi. Okey, jadi untuk hari ini sampai sini sahaja. Sampai sini sahaja kita punya penerangan. Jadi soalan kita akan lihat di dalam GC lah. Okey. Semoga anak-anak murid cikgu faham apa yang cikgu terangkan. Kalau tak faham, tolong masuk dalam GC, boleh bertanya dalam GC. Jangan ikut je, boleh tanya dalam GC. Dalam GC tu kita boleh berbual-bual. Tak faham, tanya. Apa yang kamu tak faham? Jadi insya-Allah cikgu akan balas. Cikgu akan jawab dekat situ. Okey, lagi sekali haid ni, selepas keluar darah haid, selepas dah habis darah haid, okey, yang Islam perlu mandi wajib, mandi hadas besar. Yang bukan Islam pun perlu mandi, mandi bersihkan. Bersihkan, bersih-bersih sebersihnya, menggunakan sabun, wangi-wangian. Jangan yang Islam tak mandi wajib. Itu dah salah lah tu, nanti solat tak sah. Sama juga kalau lelaki pula, kalau dah ihtilam pun sama juga kena mandi wajib. Yang non-Muslim kena mandi bersih. Jadi sampai sini saja penerangan cikgu. Jadi sila lihat GC, soalan di dalam GC ada soalan. Jika tak faham tentang ini, kamu boleh bertanyakan soalan di dalam GC, cikgu akan balas. Dan masih tak faham lagi, kamu boleh rujuk kepada mak kamu di rumah. Pasal kamu di rumah kan, boleh rujuk dengan mak kamu, tanya dengan mak kamu sikit-sikit. InsyaAllah mak kamu akan bantu. Yang perempuan kamu kena faham ya. Yang perempuan ni, sebab ni akan berlaku kat kamu tak lama lagi, ataupun dah berlaku. Itu saja. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupalah like video ni dan juga subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu.